dapat kita bersama untuk menunaikan solat fardu Jumaat, insya-Allah masuk waktu pada 1.18 petang. Jadi insya-Allah sementara menunggu masuknya waktu azan, jadi di kesempatan ini mengajak tuan-tuan untuk bersama-sama kita mendengar tazkirah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham yang merupakan penceramah jemputan kita pada hari ini. Beliau juga akan menjadi khatib menyampaikan khutbah pada hari ini. Jadi justru dengan itu menjemput tuan-tuan lah untuk bersama-sama mendengar tazkirah yang akan disampaikan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, minta jasa baik tuan-tuan yang berada di belakang tu untuk kita penuhkan soft-soft yang di hadapan ini untuk kita mendengar tazkirah yang akan disampaikan. Nabi SAW ada bersabda, sesungguhnya mafhumnya Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat kepada mereka, akan mengampunkan kepada mereka yang berada di soft-soft yang utama ni ataupun soft-soft yang di hadapan ini. Jadi justru dengan itu dijemputlah kepada para jemaah muslimin sekalian yang berada di belakang itu untuk penuhkan soft-soft di hadapan ini yang masih lagi banyak kekosongan ini. Kita penuhkan soft-soft yang di hadapan untuk mendengar tazkirah mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham, insya-Allah. Jadi saya dengan ini menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan surat tazkirah pada hari ini. Sekian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Izmir, imam-imam dan jawatankuasa masjid, seterusnya pada semua yang hadir. Pertama sekali, mari sama-sama kita niat i'tikaf. Mungkin ada yang tak teringat lagi nak niat, jadi boleh niatlah sekarang. Ada yang baru nak niat tu, usolli. Tak payah usolli lah, niat bahasa Melayu je. Saja aku i'tikaf dalam masjid ni 2 rakaat. Tak payah rakaat. Saja aku i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Maka duduk kita dalam masjid ni dapat pahala dah. Dan Alhamdulillah hari ni kita dah masuk dalam bulan Zulhijjah. Tuan-tuan, dalam setahun ada malam yang paling istimewa dalam setahun. Yang paling istimewa setahun malam apa? Lailatul Qadar. Oleh kerana Lailatul Qadar ni special dalam setahun, maka 10 malam akhir Ramadan menjadi istimewa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu Lailatul Qadar berada pada 10 malam akhir Ramadan. Maka 10 malam akhir ni jadi special. Itu malam. Bagaimana pula dengan siang? Kalau malam paling istimewa setahun Lailatul Qadar, kalau siang? Hari akad nikah dulu. Itu paling special seumur hidup.
Kalau ya sekali lah. Siang paling istimewa dalam setahun adalah hari Arafah. Itu siang paling istimewa. Oleh kerana siang paling istimewa pada 9 Zulhijjah, hari Arafah, maka 10 siang pertama Zulhijjah jadi istimewa. Bagaimana 10 malam akhir Ramadan istimewa, 10 siang awal Zulhijjah istimewa. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak adalah 10 siang yang istimewa beribadat padanya melebihi siang-siang yang lain. Nak compare 10 siang Zulhijjah ini. Sahabat tanya, lebih baik daripada berjihad fisabilillah ke? Rasulullah kata lebih baik daripada berjihad, melainkan orang yang keluar berjihad lepas tu tak balik-balik dah, maknanya mati syahid. Tak boleh lawan lagi lah kalau orang mati syahid. Maka 10 awal ini sepatutnya kita perbanyakkan ibadah. Sebagaimana kita menghidupkan akhir Ramadan, kita menghidupkan awal siang Zulhijjah. Cumanya, okey Ustaz, kalau gitu saya tak payah masuk office lah. Masuk office. Yang kerja masuk office, yang bisnes teruskan bisnes, tapi dalam suasana ibadah. Kita banyakkan berzikir. Kalau khususnya hari Jumaat ni kita banyakkan berselawat, kita banyakkan bersedekah pada 10 awal ni. Sebab kita ada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Kita ada hari Wukuf 9 Zulhijjah. Kita ada hari Yaumun Nahr, hari sembelih 10 Zulhijjah. Okey. Dan pada hari-hari Zulhijjah ini ada 2 ibadah yang paling besar. 2 ibadat yang paling besar Zulhijjah ni. Apa dia? Yang pertama, ibadat haji. Ibadat haji. Dan alhamdulillah, ada saudara mara kita, kenalan kita dah berada di Mekah sekarang. Ada yang baru terbang semalam. Ada yang sedang tunggu visa lagi. Ada. Ada dalam masjid kita ni tengah tunggu visa, ada. Koko ada yang buat haji Furoda, last flight dia ada lagi. Ada yang terbang Selasa ni ada lagi. Alhamdulillah. Moga-moga yang sedang tunggu visa dipermudahkan urusannya insya-Allah. Saya pun tengah tunggu visa. Tuan-tuan tolong doa, suspend sikit. Kalau ikut flightnya hari Selasa ni insya-Allah. Moga-moga Allah Taala terimalah kita sebagai tetamunya. Dan saya doakan pada tuan-tuan semua juga dijemput untuk jadi tetamu Allah. Sama ada untuk buat umrah ataupun buat haji. Ni kita doa hari Jumaat ni. Moga-moga Allah Ta'ala murahkan rezeki, buka pintu, dijemput oleh Allah. Yang pertama, ibadat yang besar sekarang ni ibadat haji. Okeylah, selesailah cerita orang haji. Kita yang tinggal di tanah air ini, ibadat yang besar yang boleh kita lakukan ialah ibadat korban. Ibadat korban. Tuan nak sembahyang sunat? Duduk. Okey, alhamdulillah. Ibadat korban. Selalu dalam kepala kita, bila sebut perkataan korban, ada 2 yang terlintas dalam hati kita. Sembelih lembu, dan satu lagi dengan mungkin makna terkorban, aksiden. 2 orang terkorban, sekeluarga terkorban dengan makna matilah. Dan juga dalam tafsiran kita bila sebut perkataan korban, saya sanggup berkorban apa saja. Itu biasanya 3. Bila sebut perkataan korban, melembu, terkorban makna meninggal, dan juga berkorban apa saja. Sebenarnya, wording, root word, asal perkataan korban ini adalah perkataan bahasa Arab. Qaf, Ra, Ba. Qaruba. Itu bahasa Arab yang memberi makna
Dekat. Dekat. Sebab itulah orang Melayu kita pinjam perkataan qarib. Sahabat karib. Sahabat karib dengan makna yang dekat, yang rapat lah. Qarib dalam bahasa Arab, qaribun maknanya dekat. Dan ada satu lagi perkataan Melayu, kerabat. Kerabat kan kaum, kerabat ni ada dua makna. Kuala Lumpur satu, Terengganu satu. Kalau kerabat bahasa Kuala Lumpur, kaum kerabat. Kalau kerabat bahasa Terengganu, panjak. Khabat. Khabat pagar, panjak pagar, tak apalah. Qarabah bahasa Arab, kerabat. Qarabah maknanya ahli keluarga yang dekat. So ibadat korban, apa kaitan sembelih lembu dengan dekat? Sebenarnya ibadat korban taqarruban ilallah. Kita kerja susah-susah, letih-letih dapat duit gaji, beli lembu, hadiah daging kat orang. Sebab apa? Taqarruban ilallah, qurbanan ilallah, untuk kita dekatkan diri dengan Allah. Bisnes susah-susah dapat untung, beli lembu, bagi daging ke orang. Sebab apa? Qurbanan ilallah, untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu asal perkataan korban. Dan biarlah kita yang ambil bahagian korban dengan niat untuk dekatkan diri dengan Allah. Macam mana nak dekat dengan Allah? Kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama kahwin, tak dapat anak. Dalam kitab tafsir ada yang menyebut sehingga umur 90-an baru dapat baby Ismail. Jadi dapat baby boy, lama tunggu, sayang sangat Ismail. Sayang, dalam hati ni sayang sangat. Jadi Allah suruh hantar Ismail ke tempat yang jauh. Di Mekah, kering kontang masa tu, berpisah jauh. Supaya hati Ibrahim yang sayang pada Ismail, sayang dia lebih pada Allah dia buat. Ismail dah besar, rajin, baik. Tolong ayah bina Kaabah. Tiba-tiba Allah suruh sembelih pula. Ismail ni baik. Duk Mekah tu baik. Bukan mak rempit. Besar sekolah kat Mekah, tak pernah call pun ayah. Ada kes. Baik Ismail. Tiba-tiba Allah suruh sembelih. Sekali lagi Nabi Ibrahim buat. Sebab apa? Qurbanan ilallah. Untuk dekat dengan Allah, kena clear hati. Ada kita hari ni, kita sayang harta kita. Kita sayang duit kita. Habis sebab apa ambil bahagian korban? Qurbanan ilallah. Untuk kita dekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil bahagian korban. Dan untuk kita dekat dengan Allah, antara cara kita nak dekat dengan Allah, kita kena banyak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. Bila kita bersyukur, kita akan jadi semakin dekat dengan Allah. Dan antara cara bersyukur, kita ambil bahagian korban ni. Tuan-tuan, ada di kalangan kawan-kawan kita yang melalui ujian zaman COVID hari tu. Sebelum COVID, gajinya 18,000, 20,000. Dibuang kerja. Sekarang ni dia kerja juga, income dia 2,000 sebulan. Ada. Dulu kerja Ustaz, gaji 18,000. Sekarang duduk berniaga sendiri, ada dah dapat 2,000 sebulan. Tapi ada di kalangan kita yang Alhamdulillah, rezekinya bertahan, remain. Ada yang bisnes drop, nak tutup kedai. Sekarang mula bangkit balik, Allah bagi rezeki. Ada di kalangan kita pencen. 2 tahun COVID, pencen dia without fail. Masuk semua dalam akaun. Maka kita bersyukurlah pada Allah. Ya Allah, banyaknya rezeki kau beri kat aku, ya Allah. Ya Allah, tak putus rezeki. Ya Allah, kau ambil, sekarang kau bagi balik. Macam mana kita nak tunjukkan kesyukuran kita? Maka kita buat ibadat korban. Sebab sekarang, the best ibadat haji ataupun korban. The best. Musim dia. Nanti bila masuk bulan Muharram, kita cerita lain pula.
Sebab inilah kehebatan Islam. Kita tak tahu. Kita dapat hidup ke tak lagi dalam bulan Zulhijjah tahun depan. Tak payah Zulhijjah lah. Muharram pun kita tak tahu. Boleh hidup ke tak lagi. Jadi, ya Allah, banyaknya rezeki kau bagi kat aku, ya Allah. Maka aku nak bersyukur. Aku nak ambil bahagian korban. Buat. Alhamdulillah. Tak ada orang jadi fakir miskin. Bahkan tuan-tuan, dalam mazhab Abu Hanifah, ibadat korban ni wajib bagi orang yang mampu. Cuba dengar sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sebut, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Nabi kata, barang siapa yang ada kelapangan rezeki lalu tak ambil bahagian korban, jangan dekati tempat semayang kita ni. Allahu Akbar. Masa nak semayang Idul Adha, nak solat Idul Adha Maya Raya, Nabi kata siapa yang mampu tapi tak ambil bahagian korban, jangan datang masjid kami ni. Allahu Akbar. Berdasarkan dalil ini, mazhab Abu Hanifah kata wajib ambil bahagian korban kepada yang mampu. Jumhur ataupun ulama-ulama mazhab yang lain menyatakan tidak wajib, sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Kita buat sebagai tanda kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang yang menguruskan lembu. Dia urus lembu 200-300 ekor. Dia cerita pengalaman, ada 2-3 orang sahabat-sahabat kita dari Bangladesh. Kerja dalam ladang, kerja di kilang. 2-3 orang Bangladesh ni datang kat orang yang uruskan lembu. Dia kata, you pilihlah nak lembu mana. Yang 2-3 orang Bangladesh ni pilih lembu yang paling gemuk, yang paling sihat. Yang paling mahal harga. Jadi terkejutlah. Yang urus lembu ni tanya, you kerja mana? Ni kerja kilang, ni kerja dalam ladang. You gaji berapa? Gaji 1,000 lebih sikit je. Kenapa you ambil yang mahal? Tak apalah, ini untuk Allah punya. Allah bagi rezeki kat kita. Kita cari yang paling terbaik lah. Tiru anak Nabi Adam. Cari yang terbaik untuk Allah. Allah sudah bagi kita rezeki, dapat kerja sini, gaji ada. Syukur pada Allah. Malu kita. Kita survey, cari hak paling murah. Masjid ni 720. Masjid ni 750. Masjid ni 690. Ni lah. Boleh tak? Kita cari bahagian korban yang paling murah. Boleh tak? Tengok situasi. Dia gini. Bila ambil bahagian korban, kita nak survey cari yang paling murah. Boleh atau tidak? Jawapannya 2. Ada situasi boleh dan ada situasi tak boleh. Boleh Ustaz? Kita cari yang paling murah. Boleh. Siapa yang boleh? Dia ni duit dia tak banyak. Dapat duit pun belanja rumah, belanja isteri, belanja anak-anak. Adalah baki, belanja tiap-tiap bulan tu adalah sikit. Dia pun menabung. Dengar kisah Nabi Ibrahim, dia nak buat korban. Menabung cukup setahun. Bajet untuk buat korban ni ada 400 je. Jadi dia pun survey lah, masjid ni 700, 720, 700 setengah. Aku ada 400 je. Cari. Dia dengar, ada bahagian buat di Kemboja, buat di Afrika, 390 je. Jadi aku nak ambil yang paling murah ni lah. Sebab ini sahaja yang aku mampu. Maka bismillah, silakan. Dan barangkali kalau mungkin orang yang macam ni, bersungguhnya dia duit tak banyak tapi nak buat juga. Carilah yang paling murah yang ada. Moga-moga besar pahala di sisi Allah. Ini silakan. Yang tak boleh macam mana Ustaz?
Survey hak paling murah. Cari jumpa 390. Dia pun ambil hak ni. Habis dia tu sekali pergi makan dengan anak bini 200 riyal bayar bil ikan bakar. Mana esok pula gaji. Pergi makan daging wayu. Middle well done. Middle rare. Sekali bayar bil 800. Bagian korban ambil hak 390. Ini kita bimbang. Takut-takut jadi sebagaimana anak Nabi Adam yang buat korban tapi reject syok punya barang. Bukankah Allah cerita dalam Al-Quran kisah dua orang anak Nabi Adam, idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika dua anak Nabi Adam buat ibadat korban, seorang Allah terima, seorang Allah tak terima. Dua-dua buat. Tapi yang pertama ni buat dia cara yang the best untuk dia perform kepada Allah. Yang seorang lagi nak buat korban, buat juga. Tapi cari reject punya barang. Reject shock punya barang. Lalu Allah tak terima. Maka kita, kalau kita ada kemampuan, carilah yang terbaik. Ustaz, saya bukan tak mampu, tapi saya timbul satu lagi isu. Yang ni pun banyak orang duk bergaduh. Orang kita ni tuan-tuan memang minat betul bergaduh. Kalau bulan Ramadan, dia bergaduh nak terawih. Nak terawih 8 ke 20. 8 ke 20. Baru ni bergaduh pula. Tapi alhamdulillah, Ramadan masa Covid tahun 2020 tak bergaduh. Masa tu ijma' semua setuju 8. Masa Covid kita kan semua sembahyang 8. Dan kita jadi terimam belaka kat rumah. Wal asri qul huwallah 8. Tapi mari terawih tahun ni sembahyang balah pula 8 ke 20. Sama juga dengan ibadat korban. Nak buat ibadat korban dalam negara atau buat di luar negara? Mana lebih afdal tuan-tuan? Mana lagi afdal? Buat ibadat korban dalam negara ke luar negara? Ini pun jadi satu isu. Patutnya kita buat dalam negara lah. Orang kita ramai lagi yang susah. Yang ni pula kata, kita asyik fikir kita je. No, saudara kita di Kemboja, di Afrika, bila mereka nak rasa daging? Musim haji je dia orang nak rasa daging. Kita asyik fikir orang kita je. Fikir saudara kita di sana. Yang ni pula kata, pak kita ramai lagi orang susah. Yang sana kata, pentingkan diri sendiri. Lah bergaduh. Sama-sama datang masjid pun bergaduh. Ya Allah. Maka kita peganglah satu kesimpulan. Nak buat ibadat korban dalam negara ataupun luar negara, yang lebih afdal ialah, habis masa dah ke? Sambung bulan depan lah. Yang lebih afdal ialah yang lebih ikhlas kerana Allah. Besar masalah. Tanda ikhlas, tak sibuk condemn orang lain. Itu tanda ikhlas. Tahun ni aku nak buat kat Afrika. Bismillah. Tu dia orang buat kat masjid tu, kat kampung, silakan. Aku nak buat kat Afrika, aku nak buat kat Kemboja. Dah tiap-tiap tahun dah buat sini, aku nak buat kat luar. Bismillah. Tahun ni saya tak naklah buat. Kenapa dia orang buat jauh-jauh? Saya nak buat kat masjid kat tempat saya je. Yang dia orang nak buat kat sana, tak apalah, biarlah dia buat kat sana, saya nak buat kat sini. Bismillah. Tanda, ingat tuan-tuan, paling afdal apa dia? Yang lebih ikhlas kerana Allah. Tanda ikhlas, tak sibuk condemn orang lain. Yang dia sibuknya apa? Ibadat aku ni Allah Ta'ala terima ke tidak? Itu yang dia sibuk. Kita tak nak lah dalam bab ibadah ni sampai masa muka, isu je. Nak buat korban dalam negara ataupun luar negara je. Jadi tak, kita buatlah yang nak buat. Alhamdulillah, saya dimaklumkan masjid kita ni 15 ekor. Dah penuh dah. 15 ekor, 15 kali 7 berapa? Kira sendirilah. 30.
Berbahagian jadi 15 ekor kali 7 bahagian. Alhamdulillah. Kita doakan kepada yang ambil bahagian ini, moga-moga diberkati korbannya. Moga-moga diterima segala amalannya. Moga-moga fakir miskin, orang yang terima daging nanti mendoakan anda yang ambil bahagian itu. Dan kena ingat, Allah Subhanahu wa taala beritahu, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak akan sampai darah, tak sampai daging, tak sampai pada Allah, yang sampainya takwa, ikhlas kita. Tak payah sibuklah tanya member-member, you ambil berapa bahagian? I sekor. Tak payahlah. Ya, kita ambil bahagian kita dengan Allah. Moga-moga Allah terima. Tak payah kita banding-bandingkan, tak payah kita duk bangga-bangga. Yang sampai pada Allah ialah niat kita dan takwa. Dan sedikit pesanan kepada yang ambil bahagian. Di samping sembelih lembu, sembelihlah juga ego dalam hati kita. Sembelihlah juga kecintaan kepada dunia. Sembelih ego maksud apa? Turunlah sekali potong daging. Turunlah sekali agihkan. Saya tak boleh tengok darah Ustaz. Turunlah meramaikan masjid kita pada hari korban tu. Sembelih ego kita. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ambil 2 ekor, 3 ekor. Tapi kita turun sama-sama untuk memeriahkan ibadat korban tersebut. Buang seketika pangkat dan status, kita sembelih ego di hati kita ini. Ini buat ibadah korban. Kita nak contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu perkara lagi, yang ambil bahagian ibadat korban, dengar elok-elok ayat. Disunatkan tidak potong kuku dan bulu. Sebab ada orang kata yang ambil bahagian korban, jangan potong kuku dan bulu. Kena baiki ayat. Kita tak boleh kata, jangan potong kuku, jangan potong bulu. Kena baiki ayat. Ayat yang betul apa? Disunatkan tidak potong kuku dan bulu di badan. Bermula 1 Zulhijjah sehingga hari sembelih. Allah tak ingat Ustaz, kuku panjang dah. Tak ingat nak potong semalam boleh. Saya dah macam Dracula ni. Kalau saya potong, sah tak korban saya? Sah. Boleh potong. Cuma kalau kita disunatkan tak potong tadi, kalau kita buat, kita dapat pahala lebih. Dah tak teringat ada bulu, semok samung, belukau yang bawah pun 2-3 bulan dah tak potong. Tak nampak benda dah. Nak kena clear sikit, tak apa. Dia tak jadi haram. Dia tak jadi tak sah. Cuma kalau kita buat yang sunat tak potong tadi, pahala lebihlah sikit. Ambil bahagian dalam ibadat korban. Cuma kena ingat, yang tukar sembelih. Ingat, yang tukar sembelih, tak boleh sembelih pakai selipar. Yang tukar sembelih, tak boleh sembelih lembu pakai selipar. Kena pakai pisau. Serius je, relax lah. Relax, sabar. Tak boleh masuk, tak boleh pakai selipar, kena pakai pisau. Saya gurau lah. Jadi, moga-moga anda saya dimaklumkan di bawah sana, kepada orang yang nak ambil bahagian korban. Sebab pihak masjid kita pun dah penuh. Ada satu yayasan. Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dia orang ada buka kaunter di bawah sana dekat main entrance. Lah, kalau ada di kalangan kita yang nak ambil bahagian korban, dia orang uruskan ibadat korban. Ikutlah. Kalau ada orang bajet tak cukup, dia kata nak buat luar negara, ada dia orang uruskan. Di Chad dan Nigeria, Yayasan Budi Ihsan ni dia orang dapat ISO 9001 tahun 2015 untuk pengurusan ibadat korban. Jadi dia orang buat ibadat korban dalam negara boleh, luar negara pun boleh. Ada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dia ada buka kaunter dekat main entrance kita. Tunggu lepas semayang nantilah. Kalau ada di kalangan kita yang nak ambil bahagian sama. Moga-moga niat kita untuk mensyukuri nikmat rezeki Allah Ta'ala beri,
kita sama-sama buktikan. Sebab ada di kalangan kita, dia nak buat ibadat korban tapi tak sempat Ustaz. Taman perumahan saya pun dah penuh, masjid ni pun dah penuh. Ada Yayasan Budi Ihsan di bawah sana tiap-tiap tahun. Dan sebenarnya Yayasan Budi Ihsan ini masa bulan Ramadan baru ni, mereka membantu asnaf-asnaf untuk sediakan juadah berbuka puasa dan juga hari raya juadah Aidilfitri kepada asnaf-asnaf. Sekarang Yayasan Budi Ihsan ini fokus kepada ibadah korban. Kalau ada yang nak buat, terlepas dah kat taman, kat kampung masing-masing, boleh join bersama Yayasan Budi Ihsan di bawah sana. Saya rasa sekadar ini tazkirah saya diberi masa sampai pukul 1.10. Moga-moga adalah sedikit manfaatnya. Moga-moga Allah Ta'ala terima segala ibadah kita dan Allah Ta'ala terima kesyukuran kita di atas nikmat yang banyak ini. Allah tambah lagi rezeki kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati semua muslimin, para jemaah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, masuk waktu pada 1.18 petang. Jadi saya ingin sampaikanlah pengumuman untuk makluman para jemaah ahli qaryah masjid. Yang pertamanya, alhamdulillah hari ini tanggal 1 Zulhijjah 1443. Jadi 1 Zulhijjah ini, masuknya awal bulan Zulhijjah ini merupakan hari yang sangat mulia, hari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr. Allah Ta'ala bersumpah demi waktu pagi, wal fajr wa layalin 'ashr, dan 10 hari ataupun 10 malam. Para mufassirun, ahli-ahli tafsir mentafsirkan 10 malam tersebut ialah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, berdasarkan hadis Nabi SAW, seperti yang diceritakan oleh isteri-isteri baginda, Nabi SAW akan berpuasa bermulanya pada 1 Zulhijjah sehingga ke 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu tuan-tuan merupakan puasa hari Arafah, yang di mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, Nabi SAW sebut, mereka yang berpuasa pada hari Arafah ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi tuan-tuan, kesempatan yang kita ada ni di bulan Zulhijjah, saya mengajak tuan-tuan untuk kita beramal, memperbanyakkan amalan kita di hari yang mulia ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kita memperbanyakkan amalan sedekah kita, memperbanyakkan qiyamul lail, lailan ibadah, dan juga satu ibadah yang sepatutnya ataupun yang disebut oleh para ulama
khususnya mazhab Syafi'i menetapkan kita menunaikan ibadah korban ini sebagai satu sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Jadi tuan-tuan ambil kesempatan bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah, untuk kita mengerjakan ibadah korban. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk penyertaan korban di masjid ini, masjid kita ini, Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz, telah capai 15 ekor dan kita telah tutuplah penyertaan. Jadi insya-Allah ibadah untuk aktiviti melapah, potong daging akan dilaksanakan pada hari yang kedua, pada hari tasyrik yang pertama, iaitu pada 11 Julai ataupun 11 Zulhijjah. Jadi saya mengajak jemput tuan-tuan semua, muslimin, para jemaah ahli karyah untuk hadir, untuk sama-sama kita bergotong royong memotong dan melapah daging. Selagi saya beritahu pada tarikh 11 Zulhijjah ataupun 11 Julai pada hari Isnin. Kita akan buat pada hari yang kedua. Jadi tuan-tuan yang cuti ataupun ada kelapangan, sama-sama kita melapah dan memotong daging korban. Dan insya-Allah daging-daging itu akan kita berikan, sumbangkan kepada asnaf-asnaf, masyarakat-masyarakat, penduduk-penduduk yang berada sekitar kawasan kita ini, di kawasan sekitar Petaling Jaya, insya-Allah. Itu yang berkenaan dengan ibadah korban. Dan yang keduanya, nak maklumkan kepada para jemaah ahli karyah untuk solat sunat Aidil Adha pada 10 Zulhijjah ini, pada hari Ahad, akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Sekali lagi saya umumkan bahawa solat sunat Aidil Adha pada hari Ahad, insya-Allah minggu hadapan, akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi, insya-Allah. Baik, dan yang seterusnya insya-Allah pada hari ini khatib akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham. Khutbah akan disampaikan oleh beliau. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati semua jemaah, insya-Allah. Terima kasih di atas perhatian. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang iman muslimin yang rahmati Allah, yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, barang siapa yang berkata-kata ketika hati dan baca khutbah, walau dengan mengingatkan saudaranya supaya berkata diam sekalipun, maka sia-sialah pahala jemaahnya. Dari itu saja jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama dengar, diam dengan taat. Pastikan telefon bimbit tuan-tuan dalam keadaan silent mode. Mudah-mudahan dengan kita mendengar khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi, kita semua akan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Salam wa liwalidayya wala haula wala. Alhamdulillah
الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna mematuhi segala perintah Allah dalam setiap tindak tanduk kita dan berusaha menjauhi sebarang perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi seorang ayah yang bertakwa, suami yang bertakwa, menjadi orang kaya yang bertakwa, menjadi orang miskin yang bertakwa, menjadi bos yang bertakwa, menjadi pekerja yang bertakwa, menjadi anak muda yang bertakwa, menjadi orang tua yang bertakwa, menjadi ahli perniagaan yang bertakwa, menjadi ahli politik yang bertakwa, menjadi jiran yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah bekal takwa. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, khutbah pada hari ini bertajuk beramallah di awal bulan Zulhijjah ini. Kita berada di permulaan bulan Zulhijjah. Selain daripada bulan Zulqa'dah, Muharram dan Rajab, bulan Zulhijjah ini adalah salah satu daripada bulan-bulan haram yang 4. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang orang Arab jahiliah dulu pun mereka muliakan bulan-bulan ini sehingga mereka tidak menumpahkan darah dalam bulan-bulan haram yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maksudnya, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang sangat dihormati. Bulan Zulhijjah ini salah satu daripada 4 ni. Ketetapan yang demikian itu adalah agama Islam yang lurus dan benar. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati ini dengan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ini sangat penting bagi umat Islam. 1 hingga 10 Zulhijjah merupakan siang-siang yang sangat agung di dalam Islam. Ia sangat istimewa. Ia lebih mulia berbanding dengan hari-hari yang lain. Amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-'ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Maksudnya, tiada sebarang hari yang amal saleh lebih disukai oleh Allah berbanding pada hari-hari lain, iaitulah 10 awal bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad pada jalan Allah, maknanya amal saleh pada 10 awal Zulhijjah ni lebih mulia daripada berjihad ke? Tanya para sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, ya, walaupun jihad fi sabilillah. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan diri dan hartanya, lalu dia tak pulang dah, maknanya dia gugur syahid. Gugur syahid lebih afdal daripada amal saleh yang hebat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada awal 10 bulan Zulhijjah ini. Adik-adik di bahagian atas masjid, adik-adik di bahagian atas masjid, duduk diam-diam dan dengar khutbah. Jangan berlari-lari, jangan bermain ketika khutbah disampaikan. Inilah hari-hari yang cukup hebat dan sangat bermakna. Segala amal saleh dilakukan pada hari ini jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar menyebut di dalam kitabnya, dalam ungkapannya, "Walladhi yadhharu anna as-sababa fi imtiyaz 'ashr Dhul-Hijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadah fihi wa hiya as-salah was-siyam was-sadaqatu wal-hajju wa la yata'atta fi dhalika fi ghairihi." Maksud, kata Imam Ibn Hajar, jelas sebab kelebihan 10 pertama Zulhijjah adalah kerana berhimpun padanya ibu segala ibadah. Salat, puasa, sedekah dan haji. Ia tidak berlaku pada hari-hari yang lain. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, berapa kalikah pernah kita bertemu dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah sepanjang hidup kita ini? Bagaimana pula keadaan kita ketika melalui hari-hari tersebut? Adakah dengan amal soleh ataupun hari-hari itu berlalu pergi begitu sahaja? Kita terasa apabila berada pada 10 akhir Ramadan, kita bersungguh. Sebenarnya pada 10 awal Zulhijjah juga sangat-sangat dititik beratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sendiri bersumpah, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Imam Ibn Kathir rahmatullah alaih menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahawa yang dimaksudkan dengan walayalin 'ashr, Allah bersumpah demi malam yang 10, ialah malam kepada hari-hari 1 hingga 10 Zulhijjah yang kita berada padanya sekarang. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Adapun pada 10 Zulhijjah ini, Allah dah declare awal-awal siang yang paling hebat, iaitulah pada hari 9 Zulhijjah, pada hari umat Islam yang menjadi tetamu Allah berwukuf di Arafah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, kata Rasulullah,
sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku sendiri sebut dan disebut oleh nabi-nabi sebelumku pada hari Arafah, iaitulah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para tetamu Allah sekalian, 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah sangat terhad dan pendek masanya dalam setahun. Ia hanya 2.8% sahaja daripada 360 hari dalam setahun. Namun impaknya sangat besar. Masa yang sekejap tetapi pahalanya digandakan. Walau bagaimanapun, jangan sesekali melakukan maksiat pada saat-saat ini, kerana ia mendatangkan dosa yang mencemarkan kemuliaan hari-hari tersebut. Hari lain pun tak boleh buat maksiat, hari-hari ini lebih lagi lah. Bagaimana kita tak buat maksiat pada bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan lagilah jangan buat maksiat. Sebagaimana kita tidak buat maksiat di tempat-tempat lain, berada di Mekah, lagilah jangan buat maksiat. Marilah kita jadikan 10 hari ini untuk kita penuhi dengan amal ibadah. Kita bersedekah, kita berzikir, kita salat sunat, kita melibatkan diri dengan ibadat korban, menghidupkan syiar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri yang begitu banyak. Kita kongsi rezeki dengan melakukan ibadah korban, sama ada dibuat dalam negara ataupun di luar negara. Kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut kemampuan masing-masing. Yang penting ialah keikhlasan kita kepada Allah. Lebih-lebih lagi pula, antara ibadah yang sangat utama ialah berpuasa sunat pada 9 Zulhijjah, iaitulah hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa fadilat berpuasa pada 9 Zulhijjah ialah diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang mendatang. Tak perlu bergaduh, tak perlu kecoh isu nak ikut 9 Zulhijjah di mana, di Malaysia ataupun di Mekah. Kita berada di tempat kita berada, kita ikut realiti di mana kita berada. Yang penting bukan bergaduh dan berhujah, yang penting adalah beramal, mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk menunjuk hero pandai berdebat. Selain itu, perbanyakkanlah kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil sepanjang 10 hari pertama Zulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadis yang lebih spesifik, baginda menyebut amalan-amalan saleh pada 10 awal Zulhijjah ini, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyakkanlah menyebut alhamdulillah, subhanallah, dan juga menyebut la ilaha illallah. Muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah kali ini, khatib ingin berpesan kepada hadirin sekalian. Yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa setiap ketaatan dan maksiat pasti akan dibalas oleh Allah di hari akhirat nanti. Semua kita akan menghadapi saat kematian. Kaya, miskin, pangkat besar ataupun pangkat kecil, tua ataupun muda, akan menghadapi saat kematian. Al-mautu babun wal kullu dakhiluhu. Kematian itu umpama pintu. Semua kita akan masuk ke pintu tersebut. Dan selepas itu, segala amalan kita akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang kedua, umat Islam mestilah merebut peluang berada pada 10 awal Zulhijjah ini, melakukan pelbagai jenis ketaatan kepada Allah. Bukan bermakna kita kena cuti kerja, tinggalkan urusan kerja mencari rezeki. Kita teruskan bekerja.
teruskan aktiviti harian kita, teruskan mencari rezeki, tetapi dalam keadaan diiringi, disulami dengan zikir-zikir, dengan sedekah, dengan amal-amal saleh di samping kita mencari rezeki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول ونستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kita berada pada hari yang mulia, hari Jumaat. Hari Jumaat ada adab-adab yang perlu kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita yang hadir solat Jumaat, إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Ketika khutbah disampaikan, janganlah sekali-kali kita berbicara walaupun untuk kita beritahu kepada sahabat kita yang sedang bercakap. Lalu kita beritahu dia, diam jangan bercakap. Kita yang berkata diam ini juga dikira lara. Fokus kepada khutbah yang disampaikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila dilaungkan azan pada hari Jumaat, maka hendaklah bersegera datang ke masjid untuk mendengar khutbah dan menunaikan salat Jumaat. Wa dharul bai', tinggalkan urusan jual beli. Tinggal urusan jual beli. Ini para ulama menyatakan bahawa haram apabila laungan azan telah dilaungkan, khutbah disampaikan, haram urusan jual beli. Berhenti seketika kepada yang berniaga. Berniaga ketika khutbah disampaikan, tak akan jadi kaya, bahkan tidak barakah. Kita berhenti seketika, tak jadi miskin. Buatlah kerana kita patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang berkata, isteri saya berniaga, tetapi customer kita itu ahli Jumaat, kita telah menyebabkan lara Jumaat orang. Berhenti seketika. Allah menyebut, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Selesai sembahyang, maka bertebaranlah di atas muka bumi untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang sahabat bermain-main anak batu.
Zaman Nabi masjid tak ada kapet. Jadi Rasulullah melihat sahabat itu bermain-main anak batu ketika khutbah disampaikan. Lalu baginda menegur sahabat tersebut, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang bermain-main anak batu ketika khutbah disampaikan, maka lara. Lara bermain-main anak batu. Lalu ulama mengkiaskan larangan ini juga lara kepada yang memegang biji tasbih ketika khutbah disampaikan. Nabi larang bermain anak batu, memegang biji tasbih juga lara ketika khutbah disampaikan. Bayangkan, kalau pegang biji tasbih pun dikira lara, bagaimana yang pegang handphone, reply WhatsApp, update status Facebook ketika khutbah disampaikan. Main game ketika khutbah disampaikan. Sudah pastilah lara dan lara. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Membaiki ibadah kita kerana ajal maut kita semakin hampir. Usia semakin bertambah. Biarlah kita dalam keadaan usaha untuk membaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi berada pada hari-hari yang mulia ini. Kita juga memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah bersusah payah sehingga kita menjadi mulia dengan Islam. Marilah kita hargai Islam ini. Marilah kita hargai iman yang Allah pilih kita mengecapinya ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدي ووفق جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج ولي عهد Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharifuddin Idris Shah Al-Haj. Allahumma ahdihima wa waffiqhuma li ta'yidil mu'minina li iqamati syari'atika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kurniakanlah belas kasihan-Mu kepada mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami ketika kami masih kecil. Pada ibu bapa kami yang masih hidup, kurniakanlah kesihatan kepada mereka untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kelapangan masa dan kelapangan rezeki kepada kami ya Allah untuk menghiburkan hati-hati mereka ya Allah. Untuk memenuhi hajat dan impian di akhir usia mereka ya Allah. Pada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, ampunilah segala dosa-dosa dan salah silap mereka ya Allah. Tempatkanlah mereka di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Sampaikanlah kepada mereka pahala amalan saleh yang kami lakukan ya Allah. Sesungguhnya kami di tempat kami pada saat ini adalah hasil doa dan pengorbanan mereka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan serta zuriat yang menjadi penyejuk hati kami ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pembantu dan pendorong kami untuk sentiasa taat kepada-Mu ya Allah. Eratkanlah ikatan kasih kami ya Allah. Kekalkanlah ia hingga ke syurga Firdaus-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Berilah kekuatan kepada kami dan pasangan untuk menjadi contoh yang terbaik pada anak-anak kami, ya Allah. Janganlah Kau biarkan perangai-perangai buruk kami berjangkit pada anak-anak kami, ya Allah. Janganlah Kau biarkan perangai-perangai jahiliyah kami diwarisi oleh zuriat kami, ya Allah.
Ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menunaikan salat. Ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menutup aurat dengan sempurna ya Allah. Ampuni kami membiarkan mereka menghabiskan usia mereka dengan gadget-gadget hari ini ya Allah. Ampuni kelalaian kami memberi mereka terlalu bebas dengan media sosial ini ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami bimbing mereka menjadi anak-anak yang rajin menunaikan salat, ringan menutup aurat dan sentiasa mendoakan kami ketika kami berada di dalam kubur nanti ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan korban yang dilakukan oleh kami ya Allah. Bukalah pintu rezeki kami, bukalah pintu hati kami untuk berkongsi rezeki kurniaan-Mu ini ya Allah. Untuk berkorban mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Untuk mengikis kecintaan kami kepada dunia. Ya Allah, ada di kalangan saudara mara kami yang menjadi tetamu-Mu melakukan ibadah haji. Permudahkanlah perjalanan mereka ya Allah. Kurniakanlah kesihatan kepada mereka ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka haji yang mabrur. Ya Allah, jemputlah juga kami untuk menjadi tetamu-Mu ya Allah. Kami teringin untuk bertawaf di Kaabah-Mu ya Allah. Untuk bersalat di masjid Rasul-Mu ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki kami ya Allah. Jemputlah kami untuk turut serta menjadi tetamu-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ala'ihi واشكروه على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.